Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Yang berbahagia Al-Fadhil Ustaz Dr. Hasanuddin Umar selaku penyampai kuliah kita pada malam ini, yang berusaha Komisi Surau serta seluruh jawatan kuasa surau, seluruh jenah tawamin ke mahkota serta sidang jemaah yang dirahmati Allah sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah dan kurnianya kita dapat bersama-sama meneruskan sesi pengajian kita bersama Al-Fadhil Ustaz Dr. Hasanuddin yang berkisarkan tentang tajuk Sirah An-Nabawiyah. Jadi untuk siapa-siapa yang memerlukan kitab, masih ada lirak kepunyaan individu-individu yang sengaja meninggalkan di surau, bolehlah merujuk kitab-kitab tersebut yang berlirak ada dalam 5-6 buah itu. Jadi tabungan pada malam ini saya tak pasti nak cakap apa sebab saya miss satu kuliah dulu pada sesi yang lalu. Jadi untuk meneruskan sesi pengajian pada malam ini, saya dengan sukacitanya menjemput Al-Fadhil Ustaz Dr. Hasanuddin untuk meneruskan kuliah pada malam ini dengan segala hormat yang dipersilakan. Tanda kisah penggalian perigi Zamzam. Kata saya imej satu. Satu sejarah perigi Zamzam apa? Masa 57. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina. Ya Allah, perelokkanlah agama kami yang menjadi pelindung dalam segala urusan kami. Wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashna. Perelokkanlah dunia kami yang menjadi tempat kami hidup. Wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna. Perelokkanlah akhirat kami yang menjadi tempat kami kembali kepadamu. Waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair. Ya Allah, jadikan kehidupan kami sentiasa bertambah dalam perkara-perkara yang baik. Waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Ya Allah, jadikan kematian sebagai kerehatan bagi kami dari segala bentuk keburukan. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita dapat bersama-sama dalam kuliah bulanan pada tahun 1438 Hijrah ini, dan kita baca baliklah sejarah perigi Zamzam ini daripada awal, dan insya-Allah kita akan bincang tentang sejarah perigi Zamzam ini sampailah ke zaman kita insya-Allah. Jadi dari segi sejarah orang yang dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan telaga Zamzam, selepas kita membaca kisah Abdul Muttalib yang diberi mimpi, maka awalnya, antara yang awal itu ialah Hajar bersama dengan anaknya Ismail alaihissalam. Berkata Ibn Abbas sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah, awwalu mattakhadha an-nisa'ul bittaq min kibari ummi Ismail, ittakhazat bintaqan litu'affiya atharaha ala Sarah. Wanita yang pertama yang mengambil yakni memakai ikat pinggang atau tali pinggang ialah ibu Nabi Ismail alaihissalam. Ianya digunakan untuk menghilangkan jejaknya supaya tidak diketahui oleh Sarah. Dari segi sejarahnya, Hajar ini adalah orang yang berasal daripada Mesir, yang merupakan hadiah yang diberi oleh Raja Mesir apabila dia melihat keajaiban yang berlaku pada Sarah
sebagaimana dalam hadis yang sahih, bila Raja Mesir nak buat jahat, nak pegang Sarah, tak boleh, keras tangannya dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bila melihat perkara luar biasa ini, dia hadiahkan hajar kepada Sarah, dan oleh kerana Sarah ini diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tak dikurniakan anak. Orang tak dapat anak pun ujian, orang ada anak pun ujian. Inilah hakikat kehidupan. Selagi mana kita tak mati, selagi itulah kita akan menghadapi ujian. Kerana Allah dah sebut dalam Quran, Allazi khalaqal mauta wal hayah liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah yang menciptakan kehidupan dan kematian untuk menguji siapa di kalangan kamu ini yang paling baik amalannya. Dan hari ini kita baca ujian yang hebat yang dilalui oleh nenda kepada Nabi SAW, iaitu Hajar. Jadi bila Sarah tak dikurniakan oleh Allah pada peringkat awal dengan zuriat, maka Sarah telah menghadiahkan Hajar kepada Nabi Ibrahim AS, supaya Nabi Ibrahim dapat zuriat. Sebab itu salah satu daripada sebab Islam mengizinkan poligami itu ialah supaya mereka yang tak dapat anak boleh berkahwin satu lagi dengan tujuan untuk mendapat zuriat. Itu pun dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya habli man yasha'u inatha, Allah beri anak perempuan kepada siapa yang dia kehendaki, wa yahabu liman yasha'u dhukur, dan Allah beri kepada siapa yang dia kehendaki anak perempuan, wa yuzawwijuhum dhukrana wa inatha, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memberi pasangan, anaknya berpasang lelaki dan perempuan. Wa yaj'alu man yasha'u aqima, dan Allah menjadikan sesiapa yang dia kehendaki mandul, tak dapat anak. Jadi taklah anugerah. Anak ini anugerah. Sebab itu bila kita dapat anak ataupun seseorang itu dapat anak, macam mana kita ucapkan tahniah kepadanya? Kita kata barakallahu fil mauhub, Allah memberkati kepada yang dikurniakan. Tuan Haji, ada harapan lagi insyaAllah? InsyaAllah Tuan Haji, Tuan Haji Sufyan, senior kita. InsyaAllah. Hilang sikit lagi tak? Hilang sikit lagi InsyaAllah. Kalau hilang dah tutup, syukurlah dengan yang ada. Kalau nak banyak cawangan, kena jadi macam orang Muhajirin dan Ansar. Keimanannya adalah keimanan yang sebenar-benar iman. Kita ini iman setipis kulit bawang. Jadi macam manalah kita nak jadi sehebat Abdul Rahman bin Auf. Abdul Rahman bin Auf dalam catatan menunjukkan bahawa beliau mempunyai isteri campur dengan hamba 15 orang. Campur lagi ada 4 orang anak yang tak diketahui siapa ibunya, tak dicatat dalam sejarah lah, yang merupakan anak daripada hamba-hamba. Sebab Allah janji kepada orang yang berhijrah, walladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah. Orang-orang yang beriman, walladzina amanu wa hajaru, mereka berhijrah, wa jahadu, dan mereka berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu orang Muhajirin. Walladzina amanu di akhir suratul Anfal, Allah menyebut walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman. Walladzina hajaru, dah beriman kemudian mereka memilih jalan untuk berhijrah ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wajahadu, dan mereka berjihad di jalan Allah. Wajahadu fi sabilillah. Walladzina awaw wa nasaru, mereka yang memberi perlindungan dan memberi pertolongan kepada Rasulullah SAW, yang orang Ansar. Ulaika humul mu'minuna haqqan, mereka inilah orang yang beriman yang sebenar-benarnya. Lahum maghfirah, bagi mereka itu keampunan, wa rizqun karim,
dan mendapat rezeki yang mulia. Abdurrahman bin Auf tak ada orang boleh lawan lah, dia paling kaya. Bila campur harta dia, bila dia meninggal, bilion yang ditinggalkan. Cukuplah sumbangan yang diberi kepada sahabat-sahabat yang ada dalam perang Badar yang masih hidup, daripada 300 lebih itu, yang masih ada 100 orang, jumlahnya 32 juta. Duit kita lah 32 juta, campur lagi 32 juta juga dia bagi pada Ummahatul Mukminin, kepada fakir miskin, dan kepada orang-orang daripada kaumnya, daripada suku Zahra. Jadi kalau nak tambah cawangan, kena baca riwayat hidup Abdurrahman bin Auf. Maknanya kena infak juta-juta lah, insya-Allah boleh. Allahu a'lam. Jadi apabila Allah Subhanahu wa taala tidak beri zuriat terlebih dahulu kepada Nabi Ibrahim alaihi salam, maka Sarah pun menghadiahkan Hajar. Jadi bila Nabi Ibrahim AS bersama dengan Hajar, dikurniakanlah Nabi Ismail AS. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan kepada Hajar untuk meninggalkan bumi Palestin. Jadi supaya jejak kakinya, kesan kaki itu bila pijak pasir tak dikesan, dia menghilangkan kesan itu dengan menggunakan tali pinggang. Tali itu mungkin mengheret ke tanah lah. Summa ja'a biha Ibrahim wa bibniha Ismail wa hiya turdi'uhu hatta wada'ahuma indal bait. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam membawa Ismail dan juga Nabi Ismail, iaitu anaknya yang masih menyusu, sehinggalah sampai ke kawasan berhampiran dengan Ka'bah, inda dawhatin, di bawah sebawah pokok besar, fawqa Zamzam. Pokok besar itu pada masa dahulu berada di atas tapak perigi Zamzam fi alal masjid. Walaysa bi Makkah yawma idzin ahadun walaysa biha ma'un fawada'a hunalika wa wada'a indahuma jiraban fihi tamarun wa siqa'un fihi ma'. Jadi ditinggalkanlah Hajar bersama dengan ibunya Ismail di sana, dan di saat itu belum ada orang yang duduk di Mekah. Berbeza dengan hari ini, orang punya ramai, nak masuk dalam Kaabah tak boleh. Masuk dalam Hijri Ismail boleh. Hijri Ismail itu dalam Kaabah lah, tapi kalau musim haji tak tahulah ada kesempatan atau tidak. Kalau musim umrah tu adalah sedikit ruang. Tapi kalau musim haji, puncak-puncak ni mungkin ada sukar sikit. Tapi bila orang dah balik, orang yang hujung-hujung tu mungkin lebih mudah. Baru ni 16 hari bulan Muharram, hari Isnin, pintu Kaabah dibuka, acara membasuh dalam Kaabah. Di malam pada Menteri mau pergi baru ni. Itu sejarahnya sekarang. Sekarang ni dengan dulu cukup berbeza. Jadi dahulu semasa Hajar sampai, tak ada apa-apa. Tak ada apa-apa, yang ada hanyalah satu pokok besar. Jadi Nabi Ibrahim AS meninggalkan zuriatnya di sana dan meninggalkan bekas makanan. Jadi kena ambil asbab jugalah, sediakan bekalan makanan. Tapi bekalan makanan tu berapa lama sangatlah boleh tahan. Tapi dia tinggalkan, nak mengajar kepada isterinya tentang erti tawakal. Awadha indaha jiraban bekas fihi tamarun wa siqarun fihi ma'. Tamar dan juga bekas yang ada air. Summa qaffa Ibrahim muntaliqan. Setelah dia meninggalkan makanan dan minuman, Nabi Ibrahim alaihissalam berangkat, meninggalkan istrinya dan anaknya. Fatabi'athu ummu Ismail, maka diikuti oleh Hajar. Faqala ya Ibrahim, aina tazhabu wa tatrukuna bihadzal wadi alladhi laysa fihi insun wala syai'. Maka berkatalah Hajar, wahai Ibrahim, kamu nak ke mana?
kamu tinggalkan kami di lembah ini yang tak ada manusia, tak ada apa, air pun tak ada, tinggal bekalan itulah saja harapan. Faqalat lahu dzalika miraran, itulah ucapan Ummu Ismail Hajar, wahai Ibrahim, kamu nak ke mana? Kamu tinggalkan kami di sini, makanan tak ada, minuman tak ada, air tak ada. Diulang beberapa kali, waja'ala la yaltafit bila Hajar, panggil Nabi Ibrahim tidak berpaling. Waqalat Allahu alladhi amaraka bihadza, akhirnya Hajar pun bertanya, ini perintah Allah ke? Ini perintah Allah ke? Allahu amaraka bihadza, qala na'am. Maka Nabi Ibrahim alaihissalam menjawab, ya, ini adalah perintah Allah. Seorang mukmin bila itu perintah Allah, maka dia yakin bahawa setiap perkara yang Allah perintahkan itu pasti akan membawa kebaikan kepada kita, sama ada kebaikan duniawi maupun kebaikan ukhrawi. Walaupun pada logik akal kita macam sahabat-sahabat yang berhijrah, datang sehelai sepinggang, tinggalkan segala-galanya, kemudian diuji oleh Allah pula sampai di Madinah kena wabak demam. Sekarang ni musim demam, kena wabak demam. Pada pandangan manusia mungkin tak berapa suka, tinggalkan anak, tinggalkan isteri, tinggalkan segalanya. Asa an tuhibbu syai'an fa huwa syarrun lakum, mungkin kamu suka pada sesuatu tetapi perkara itu tidak baik untuk kita. Wa asa an takrahu syai'an, mungkin kita tidak suka pada sesuatu tapi ianya adalah baik untuk kita. Bila Nabi Ibrahim alaihissalam jawab ya, qala idzan la yudayyuna summa raja'at, kalau macam itu insya-Allah Allah tidak akan mensia-siakan kami, Allah Ta'ala tidak akan biarkan kami begitu. Summa raja'at, baliklah Hajar, walaupun sayang pada Nabi Ibrahim alaihissalam, tetapi itu perintah Allah. Jadi inilah didikan yang nak diberi oleh Nabi Ibrahim kepada isterinya untuk bergantung sepenuhnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana kebergantungan kita kepada manusia adalah bersifat sementara. Walaupun kita ini saling perlu memerlukan antara satu sama lain, tapi kalau kita sentiasa bergantung dengan manusia, manusia itu pun mengharapkan Allah Subhanahu Wa Taala. Fantalaqa Ibrahim hatta idza kanat inda Sariyah. Jadi Nabi Ibrahim meneruskan perjalanannya sehinggalah Nabi SAW berada di kawasan Sariyah, tidak jauh daripada Masjidil Haram. Di masa itu masjid tidak ada lagi, sehinggalah mereka tidak nampak lagi, sehinggalah Hajar tak nampak lagi Nabi Ibrahim. Di saat itu Nabi Ibrahim alaihissalam menghadap wajahnya ke arah kiblat dan berdoa dengan doa ini yang Allah Subhanahu Wa Taala catatkan di dalam surah Ibrahim. Allah catatkan kisahnya di dalam surah Ibrahim. Apa doa yang dibacanya? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana inni askantu zurriyyati biwadin ghairi zi zar'in inda baitikal muharram. Ghairi zi zar'in sampailah kepada yashkurun. Surah Ibrahim bermula daripada ayat 37. Kita bacalah secara lengkapnya. Rabbana inni askantu min zurriyyati, ya Allah, sesungguhnya aku meninggalkan daripada zuriatku biwadin ghairi zi zar'in, di lembah yang tidak ada pokok, inda baitikal muharram, berhampiran dengan Kaabah, rumahmu yang mulia yang suci. Rabbana liyuqimus shalah, ya Allah, jadikan mereka ini sebagai orang yang menunaikan salat. Faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim, jadikan hati-hati manusia suka, cenderung, rindu untuk datang ke bumi Makkah. Walaupun baru balik haji,
rasa nak pergi balik tak. Tapi khabar yang terbaru kata sahabat saya, dia dapat maklumat daripada tabung haji travel yang nak pergi umrah 3 tahun yang terakhir ni, 1426, 1427, 1428 ni, yang dah pernah pergi dalam sepanjang tempoh ini kena bayar 2,000 tambahan. Wallahualam. Tapi kalau hati nak, bayarlah 2,000 kan. Warzuqhum minas samarat la'allahum yashkurun. Berilah kepada mereka rezeki daripada buah-buahan, moga-moga mereka bersyukur. Sampai hari ini kat Mekah ni murah lagi daripada tempat lain rezeki Allah beri. Ini berkat doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Wa ja'alat ummu Ismail turdi'u Ismail. Bila ditinggalkan, Hajar pun memberi Ismail minum. Wa tashrabu min dhalika al-ma', dan minum daripada air itu hatta nafida ma fis siqa, sampai habislah air yang dibekalkan. Kita pun tak tahu banyak mana, tapi ditinggalkan bekalan hatta nafida fis siqa, sehingga habis. Itu tak nak jawab suami sediakan bekalan dia, tapi yang lebihnya tu serah kepada Allah Subhanahu wa taala. Atishan, maka Hajar pun mula berasa haus. Wa atishabnuha, anaknya juga haus. Wa ja'alat tanzuru ilaihi yatalawwa, maka Hajar pun mulalah berikhtiar, berusaha mencari air, kerana tak sampai hati melihat anaknya. Fawajadat as-safa aqraba jabalin fil ardi yaliha faqamat alaihi. Dia dapati bahawa tempat yang paling hampir ialah bukit Safa. Dia pun pergi berdiri di sana. Sumastaqbalatil wadi, kemudian dia menghadap ke arah lembah, kawasan bawah. Tanzur hal tara ahadan, ada tak orang di sana? Mana tahu kalau ada orang boleh minta pertolongan. Falam yara ahadan fa'abatat minas safa hatta balagatil wadi rafa'at tarafa dir'uha summa sa'at sa'yan nasil majhud hatta jazawatil wadi. Dia pada atas, dia pun turun. Bila diturun, diangkat tepi bajunya. Kemudian dia berjalan cepat-cepat seperti perjalanan orang yang cemas. Summa atatil Marwah, sampailah di bukit Marwah. Faqamat alaihi, dia pun berdiri di atas bukit Marwah. Wa nadarat hal tara ahadan, tengok daripada bukit Marwah ada tak orang di sana. Falam tara ahadan, tetapi dia tidak melihat seorang pun. Fa'alat dhalika sab'a marrat. Berapa kali pusing? 7 kali pusing. Safa Marwah, Marwah Safa, Safa Marwah, Marwah Safa, Safa Marwah, Marwah Safa, Safa Marwah. 7 kali pusing. Kata Ibnu Abbas, Nabi SAW bersabda, fadzalika sa'yun nasi bainahuma. Kali itu orang mengerjakan sa'i di antara Safa dan Marwah, sama ada orang mengerjakan umrah maupun mengerjakan haji. Kita yang pergi pun boleh tahan. Masa itu pun dah bawa ekor kan? Tahun haji bawa ekor 7 kali. Masa itu mana ada ekor, panas. Falamma ashrafat 'alal Marwah, sampai 7 kali. Bila dia berada di Marwah, dia mendengar suara faqala sah. Turidu nafsahu, dia kata dia dengar bunyi apa itu. Summa tasamma'at fasami'at aidan, kemudian dia berhati-hati mendengarnya dan didengar pula suara itu. Faqalat qad asma'ta in kana indaka ghawas, sesungguhnya aku telah mendengar suara, adalah kiranya pertolongan dari sisi Engkau ya Allah. Fa idza hiya bil malaki inda mawdi'i Zamzam fa ba'asa bi'aqibihi. Rupanya suara itu adalah suara malaikat yang berhampiran tempat Zamzam, lalu ia menggali dengan tumitnya atau dengan sayapnya, au qala bi janahihi hatta dhahara al-ma, sehingga keluarlah air. Faja'alat tahuduhu wa taqulu bi yadiha hakadha wa ja'alat taghrif min al-ma fi siqaiha wa huwa yafur ba'da ma taghrif. Maka
ibu Ismail alaihissalam Hajar pun membendungnya dengan tangannya begini. Ia menceduk air untuk mengisi tempatnya. Air itu terus menyembur setelah diceduk dengan tangan Hajar. Itulah mulia tangan yang mula-mula munculnya air Zam-Zam. Dia tak berhenti sampai hari ini. Cuma ada seketika terberhenti. Sebab apa? Kerana perigi itu dikambus. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yarhamullahu umma Ismail. Mudah-mudahan Allah merahmati ibu Ismail. Lau tarakat Zam-Zam atau qala law lam taghrif min al-ma, kalau dia tinggalkan air Zam-Zam itu tanpa dia mengambil dengan tangannya, laka Zam-Zam ainan mu'inan, maka air Zam-Zam itu akan menjadi mata air yang mengalir. Dia ambil itu tak, tapi pun boleh diminum. Kalau musim haji ramai, musim bulan Ramadan kan, berjuta-juta orang minum air tak habis. Qala fasharibat wa arda'at waladaha, maka Hajar pun minum air itu dan beri minum pada anaknya. Faqala laha al-malak, ketika itu malaikat berkata, la takhafu dhai'ata, jangan engkau takut kamu akan binasa. Fa innaha huna baitullah, ada di sinilah rumah Allah. Yabni hadzal ghulam, akan dibina oleh budak ini dan oleh ayah. Jadi ini berita benar yang diberitahu oleh malaikat kepada Hajar. Sebelum itu tak ada lagi Kaabah. Kemudian cerita akan datang. Wa innallaha la yudhi'u ahlahu, dan Allah tidak akan mensia-siakan penduduk tempat ini. Itulah janji Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua ini perancangan Allah. Kita adalah makhluk, Allah adalah pencipta. Allah takdirkan kita ni jadi umat akhir zaman. Bila kita pergi melihat ke belakang kita, rupanya Masya Allah, Allah bagi kita hidup. Ustaz Zaki umur 40 tahun ke dah hidup. Tengok gambar Ustaz Zaki, kawan kita di Facebook, masa mula-mula umur dia 19 tahun, 20 tahun. Jauh beza muka. Ini Ustaz Zaki rasanya. Tengok muka jauh berbeza. Kata, ya Ustaz Zaki. Handsome. Lepas sekarang handsome lagi. Ada harapan insyaAllah. Wa al-baitu murtafi'an min al-ardi karrabiyati. Jadi tinggi Baitullah dari tanah seperti tanah tinggi. Ta'tihi suyul, lalu dilanda oleh banjir an yaminihi wa shimalihi, di sebelah kanan dan kiri. Jadi mula-mula dua orang lah, tapi manusia ini sifatnya tak boleh dua-dua. Maka kadzalika, demikianlah keadaan Hajar bersama dengan Ismail membesar dengan air Zam-Zam. Hebatnya Nabi Ismail tu, tubuhnya tu tulang-tulang isinya itu tumbuh daripada air Zam-Zam. Jadi makanan dan minuman ni kita kena jagalah betul-betul. Sebab Nabi kata kullu lahmin nabata minhu haram fannaru awla bih. Setiap daging yang tumbuh daripada makanan yang haram, maka neraka adalah lebih utama. Kerana air Zam-Zam inilah yang mengalir dalam tubuh Hajar, kemudian membesarnya badan Nabi Ismail alaihissalam, dan daripadanya datangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fakana kadzalika hatta marat bihim rufqatan min Jurhum atau ahli baitin min Jurhum muqbilina min tariqi kada. Disampailah suku Jurhum yang datang daripada melalui jalan Kada, jalan di Mekah, satu jalan di Kada. Fanazal fi asfali Makkah, mereka pun turun di kawasan hilir Makkah. Fara'u ta'iran 'aqiqan, dan mereka melihat ada burung yang berputar-putar di udara. Faqalu inna hadha at-ta'iru la yaduru 'ala ma. Bila mereka berjalan di situ, maknanya Allah Ta'ala jadikan manusia ni sifatnya berjalan mengembara kan. Dulu sini hutan, dibuka. Akhirnya jadilah TJM. Tapi tak adalah turun kan. Inna hadha at-ta'iru la yaduru 'ala ma.
mereka kata ada gurun. Ada gurun ini tentulah dia berputar di kawasan yang ada air. La'ahduna bihadzal wadi. Lalu mereka pun berkata, kita akan berada di sini, ada air. Fa arsalu jariyan atau jariyain fa idahum bima. Mereka pun hantar dan mereka jumpa air. Fa raja'u fa akhbaruhum bima fa akhbaru. Mereka pun datang ke tempat air itu. Qala wa ummu Ismail indal ma. Dan di saat itu Hajar sedang berada di berhampiran dengan telaga Zamzam. Faqalu ata'dhanina lana an nanzila indak. Jadi milik itu milik ummu Ismail lah. Dan mereka minta izin, boleh tak kami tinggal di sini? Qalat na'am walakin la haqqa lakum fil ma. Boleh tinggal sini, tapi air ini adalah hak. Dia boleh kongsikan, tapi hak itu adalah hak milik ummu Ismail. Qala Ibn Abbas, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam fa'alfa dhalika ummu Ismail wa hiya tuhibbul uns. Ibrahim menerima permintaan itu dengan baik kerana dia ingin ada orang yang sama tinggal bersama dengan dia. Manusia itu mana boleh duduk seorang-seorang. Akhirnya gila kalau manusia itu seorang-seorang. Qala Ibn Abbas, dan habislah hadisnya. Kemudian dicatat dalam buku yang saya beli dalam pengembaraan mengerjakan umrah pada 1 tahun, iaitu Dr. Muhammad Hamdu dan Dr. Ahmad Muhammad Syahban. Dia tulis buku tajuknya Zamzam Tarikh wa Fadail. Buku tajuknya Zamzam, Sejarah dan Kelebihannya. Selepas peristiwa ini, suku Jurhum menetap di Mekah sehinggalah berkembang dengan keluarga. Dan Ismail alaihissalam, Nabi Ismail alaihissalam belajar bahasa Arab daripada mereka. Jadi asalnya tak cakap Arab. Kan Hajar orang Mesir. Orang Mesir asal ini bukan bahasa Arab, bahasa lain, bahasa Kipti. Sehinggalah Ismail menjadi seorang yang dewasa dan berkahwin dengan salah seorang daripada wanita suku Jurhum. Dan selepas itu ibu Nabi Ismail alaihissalam meninggal dunia. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam bersama dengan Ismail alaihissalam membina Kaabah dengan perintah Allah Subhanahu wa taala, diikuti pensyariatan ibadat haji. Ini Allah nyatakan di dalam Al-Quran di akhir juzuk yang pertama, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ayat 127. Wa iz yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail. Dan ingatlah ketika mana Nabi Ibrahim alaihissalam meletakkan tapak asas Kaabah bersama dengan Nabi Ismail alaihissalam. Sampai hari ini tapak itu masih ada. Tapak asas, foundation. Macam orang buat bangunan dipasang apa? Filing tu ada. Jadi tapak tu tak pernah putus, cuma dia ada batu-batu ni barulah. Rabbana taqabbal minna, ya Allah terimalah dari kami, innaka antas samiul alim. Sesungguhnya Engkau Maha mengetahui, Maha mendengar, lagi Maha mengetahui. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Jadi selepas itu rampailah manusia mengunjungi Baitullah. Dan Baitullah ini di bawah jagaan Nabi Ismail alaihissalam, diikuti oleh anak cucunya. Dan masa itu mereka semua memeluk Islam, mengamalkan ajaran Hanif, ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam. Sampailah akhirnya Mekah ini dikuasai di bawah jajahan suku Jurhum, bermula dengan Mudad bin Amr al-Jurhumi. Dan sehingga saat itu orang Arab masih lagi memuliakan Baitullah. Dengan berlalunya masa pada penghujung kurun ketiga Masihi, yakni tahun ke-300
Masihi, 300 kurun ketiga Masihi, maknanya selepas kelahiran Nabi Isa alaihissalam. Lahirnya generasi Jurhum yang lupa akan kesucian Baitullah. Mereka juga melakukan kemungkaran. Mereka memakan harta yang dihadiahkan untuk Kaabah dan berlaku zalim terhadap mereka yang mengunjungi Mekah sekalipun diberi amalan, bahawa mereka akan ditimpa azab Allah sekiranya mereka tidak meninggalkan larangan. Akhirnya suku Jurhum ini ditawar oleh suku Khuza'ah yang berasal dari Yaman, di bawah pimpinan Rabi'ah bin Al-Haris. Suku Jurhum sengaja menutup telaga Zam-Zam dan menghilangkan kesannya supaya tidak diguna oleh suku Khuza'ah. Jadi dendamnya dia bila ditawar oleh suku Khuza'ah, Jurhum yang tahu tapak telaga Zam-Zam ditutup, tak dijumpai lapisan air pun tak keluar. Bila tutup tak keluar. Itulah seketika air Zam-Zam terhenti. Tak lama lah kan. Sebab Islam datang ribuan 600 tahun 600 Masihi, 600 ke 700 Masihi. Ini berlaku tahun 300 Masihi, 400 tahun. Lebih kurang 400 tahun telaga Zam-Zam itu terkambus, bukan terkambus, dikambus oleh suku Jurhum. Jadi selepas peristiwa ini tidak ada lagi yang mengetahui lokasi air Zam-Zam itu. Maknanya mula-mula dia tahu, tapi lama-lama jadi tak tahu. Dan buku-buku sejarah tidak menyebut usaha pembesar-pembesar Mekah selepas Jurhum untuk mencari perigi Zam-Zam, sehinggalah ditemui semula oleh Abdul Muttalib, sebagaimana yang kita dah baca dalam hadis yang lepas. Jadi secara ringkas berkaitan dengan air Zam-Zam ini, dia terletak di sebelah timur Kaabah sejauh 21 meter berhampiran dengan Hajarul Aswad. Sekarang tak nampak. Dalamnya sedalam 1.56 meter di bawah lah. Luas muka perigi 3.6 meter. Itu muka perigi. Dan dalamnya perigi Zam-Zam itu 30 meter. Dan mata air dia ada 3. Yang pertama, punca air Zam-Zam itu setetang dengan Hajarul Aswad. Yang kedua, bertentangan dengan Bukit Abu Qubais, kawasan istana tu, dan kemudian Bukit Safa. Dan yang ketiga bertentangan dengan Bukit Marwah. Itu 3 mata air Zam-Zam. Di dalam ini ditunjukkan gambar air mata air Zam-Zam. Jadi sejarah perigi Zam-Zam ini pada zaman Abdul Muttalib, berdekatan dengan perigi Zam-Zam ini dibina 2 kolam. Pertama dari sudut Hajarul Aswad yang digunakan khusus untuk diminum. Yang kedua di belakang perigi digunakan untuk berwudu. Dan kolam yang kedua ni ada pula sariran menuju ke arah pintu Safa. Kedua-dua kolam ini sangat dekat dengan perigi dan berterusanlah pada zaman Nabi SAW dan zaman Khulafaur Rasyidin. Kemudian pada zaman Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhu yang menjadi gubernur Mekah, beliau telah mengeluarkan kolam wudu ke kawasan lempah berhampiran masjid. Di luar masjid lah, tapi sekarang dah masuk dalam kawasan Masjidil Haram. Dan kolam untuk minum pula diletakkan di timur pagar yang dibina di sekeliling perigi pada tahun 65 Hijrah. Dan tidak ada sebarang binaan. Kemudian pada zaman pemerintahan kerajaan Bani Abbasiyah, perigi mendapat perhatian para khalifah. Pada tahun 145 Hijrah bersama 762 Masihi, Abu Ja'far Al-Mansur telah membina kubah yang pertama di atas telaga Zam-Zam dan menghiasnya dengan batu marmar. Buat kubah.
Tapi sekarang langsung tak nampak. Kerana ini adalah keperluan semasa. Jadi perigi Zamzam ini adalah perkara yang mengalami mutaghayyirat, yang mengalami perubahan. Kita tengok daripada zaman Ummu Ismail sampai tenggelam, dijumpa oleh Abdul Muttalib, kemudian dibina kolam, kemudian dibina pula kubah. Ada kubah di atas telaga Zamzam. Kemudian pada tahun 160 Hijrah bersamaan dengan tahun 776 Masihi, Al-Mahdi melakukan baik pulih Zamzam dengan meletakkan atap yang dibuat daripada asaj, sejenis pokok. Kita pun tak pasti, tapi kalau kita tarik hari ini dalam Google search ini ialah pokok jati, kayu jati. Wallahu a'lam. Dan memakaikan kubahnya dengan seramik berbunga dan meletakkan pelita-pelita untuk menerangi orang yang tawaf. Beliau juga memperbaharui kubah untuk orang minum dibina oleh Ibn Zubair dan membina pula kubah. Kemudian pada tahun 835 Masihi, Al-Mu'tasim Billah sekali lagi membaik pulih bilik Zamzam. Bilik tersebut terbuka kecuali kubah kecil di atas perigi, dan dipasang ayat atap yang dibuat daripada asaj bersalut emas. Kemudian pada zaman pemerintahan kerajaan Mamluki, Amir Mekah, Gubernur Mekah Khalid bin Al-Qasim telah melakukan pembaharuan binaan di perigi Zamzam, meluaskan kolam, membina binaan di atas perigi Zamzam untuk muadzin pada tahun 818 Hijrah, iaitu pada tahun 1415 Masihi dan 1419 Masihi. Ini lebih kurang 700 tahun yang lalu. Pada tahun 1422 Masihi, binaan Zamzam mempunyai pintu yang ditutup pada waktu solat dan waktu malam. Tutup, tak boleh masuk. Tapi atas dia tempat muazzin. Kemudian pada pertengahan kurun ke-19, sekarang kurun ke-21, di kurang 200 tahun yang lalu, digambarkan perigi Zamzam itu sebagai huwa baitun murabba fi judranihi tis'atu ahwadul lil ma' tamlau min bi'ri Zamzam yatawadda'u an-nasu minha. Ia berupa rumah 4 segi. Di dindingnya ada 9 kolam air yang dipenuhi dari perigi Zamzam, dan orang ramai berwuduk dengannya. Tapi sekarang air Zamzam dah buka dalam kas. Pada zaman pemerintahan kerajaan Utsmaniyah, banyak baik pulih yang dilakukan terhadap perigi Zamzam. Antara perubahan yang utama ialah yang dilakukan oleh Sultan Abdul Hamid Al-Ula pada tahun 1785 Masihi, bersamaan dengan tahun 1200 tahun lebih yang lalu. Kemudian pada tahun 1882 Masihi, 2 kubah Al-Abbas dan Al-Farashid diruntuhkan kerana menyempitkan ruang salat dan menghalang orang salat di belakangnya dari melihat Kaabah. Orang dan makin bertambah, diruntuhkan. Kemudian pada permulaan zaman pemerintah Saudi, di atas perigi Zamzam terdapat binaan kecil seluas 8.3 meter kali dengan 10.7 meter, 88 meter persegi, dan mempunyai pintu dari sebelah timur dan 3 tingkap dari sebelah barat, dan tingkap lain di sebelah selatan, 2 tingkap di sebelah timur. Ini macam gambar yang kita lihat ialah pada awal pemerintahan Saudi. Tapi masa itu pun dah banyak dah bangunan-bangunan yang agak tinggi kan. Kita tengok dalam gambar. Kemudian pada tahun 1958 dibina di sebelah timur perigi Zamzam bangunan luas sedalam 3 meter bersambung dengan perigi. Di bangunan tersebut disediakan minuman air Zamzam. Para jemaah dapat turun ke bangunan tersebut dengan tangga yang dibahagi kepada 2 bahagian, satu untuk lelaki dan satu untuk perempuan. Kemudian pada tahun 1963 bangunan yang dibina di atas perigi Zamzam diruntuhkan dengan perintah Malik Saud bin Abdul Aziz dengan tujuan perluasan kawasan tawaf, dan depan perigi ditutup.
Jadi tak ada bangunan dah. Dulu ada bangunan tapi turun ke bawah kan. Ada dalam kawasan tawaf tertulis perkataan perigi Zamzam. Dan jemaah masih dapat melihat perigi dari bawah kawasan tawaf. Sebagaimana gambar di sebelah kanan itu surat 63 tu, ada tempat turun ke bawah. Saya dengan Ustaz Zaki tu sempat masuk ke bawah ni. Maknanya ada dua laluan, satu laluan muslimin, satu laluan muslimat. Tapi ini tinggal sejarah je lah. Mungkin orang yang pernah sampai ke sana sebelum tahun 2000 sempat lagi turun ke bawah ni, macam dalam gambar ke surat 63. Pada tahun 2003 sampai tahun 2003, mana sebelum tu masih ada kawasan bawah. Pada zaman pemerintahan Malik Fahd bin Abdul Aziz telah memerintahkan perluasan kawasan tawaf, maka semua bangunan-bangunan yang ada dirobohkan dan dibina terawal untuk masuk ke perigi dari luar kawasan sa'i sejauh 47 meter untuk tujuan perbaikan sahaja. Jauh, jadi tak ada dah. Jadi nak baiki ada terawal, panjang terawal 47 meter. Itulah secara ringkas berkaitan dengan sejarah perigi Zamzam. InsyaAllah bulan depan kita masuk kepada bab yang baru, iaitu berita-berita kisah-kisah Nabi SAW sebelum baginda SAW dilantik menjadi Rasul. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma qsim lana min khashyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asik, min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak, wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ib ad-dunya, wa mat'ana Allahumma bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaytana waj'alhu waritha minna waj'al tha'rana 'ala man zalamana wa ansurna 'ala man 'adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'al ad-dunya akbara hammina wa la mablagha 'ilmina wa la tusallit 'alaina bi dhunubina man la yakhafuka wa la yarhamuna. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallah wa asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.